Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek lukisan kejuruteraan. Okey, jadi kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini, anda kena stay tune selama 1 jam ini kerana cikgu ini memang hebat. Memang orang kata kalau ada masalah apa-apa mengenai subjek ini, dialah orang pertama yang akan ke depan dulu untuk menyelesaikan segala masalah bagi subjek ini. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Siti Nur Azlin. Itu nama yang diberikan oleh cikgu kita ni yang merupakan seorang guru bagi subjek lukisan kejuruteraan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sihat cikgu? Sihat alhamdulillah. Dengar kata cikgu nervous hari ni. Memang nervous. Okey, cikgu kita nak bercakap sikit mengenai subjek lukisan kejuruteraan ini kan. Dan rata-ratanya yang mengambil subjek ini yang berada di sekolah teknik, betul cikgu? Betul. Jadi macam mana diorang punya feedback cikgu? Sebab kita tahu ini merupakan batch pertama diorang lah kan? Ke batch kedua dah? Di SKP baru. Batch pertama lah kan yang mana mereka mengambil subjek ini bagi format KSSM. Cikgu, macam mana cikgu diorang punya feedback? Adakah diorang kata susah ke? Macam senang pula subjek ni cikgu? 50-50. Okay. Siapa yang faham konsep, insya-Allah dapat. Siapa yang tak berapa, yang belum mahir lagi konsep, belum dapat lagi. Itu saya nak kuatkan konsep masing-masing hari ini. InsyaAllah. Kepada anda yang belum mahir, jangan risau. Orang kata teruskan setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bab apa tu cikgu? Lukisan unjuran. Lukisan unjuran. Okey, tapi sebelum itu kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu, kita nak minta cikgu untuk datang ke sini. Boleh? Untuk kita lakukan sanitasi. Boleh cikgu? InsyaAllah. Alright, jom cikgu. Okey, baik. Ini cikgu kalau kita ada hand sanitizer. Amin. Okey, dan saya pun akan gunakan hand sanitizer juga untuk melakukan sanitasi ini. Okey, tadi kita dah dengar pandangan cikgu mengenai subjek ini. Cikgu mengatakan 50-50. Ada pelajar yang faham, ada pelajar yang kurang faham. Tapi kita nak tanya pendapat pelajar kat luar sana. Macam mana bagi subjek lukisan kejuruteraan ini? Senang ke? Susah ke? Jom kita tengok pandangan pelajar. Didik TV KPM. Saya suka LK sebab saya suka selesaikan masalah-masalah yang kompleks. LK ni dia tak payah nak fikir pening-pening sebab kita just follow the step, dan saya berharap pelajaran hari ini dapat membantu saya lebih cemerlang dalam SPM. Saya suka subjek ini kerana subjek ini adalah satu subjek yang baru bagi saya dan saya tidak pernah jumpa subjek ini di sekolah-sekolah yang lain. Subjek ini bagi saya mudah untuk difahami, dan tambahan pula saya memang suka dengan bab-bab yang melibatkan pengiraan dan ketepatan bagi sesuatu objek. Cita-cita saya adalah untuk menjadi jurutera pelantar minyak. Jadi saya kena lulus subjek ini untuk membolehkan saya mencapai cita-cita tersebut. Saya suka dengan subjek lukisan kejuruteraan ini kerana cikgu mengajar saya daripada saya tiada asas tentang pelajaran ini sehingga saya timbul minat untuk belajar lebih dalam tentang lukisan kejuruteraan. Cikgu memang terbaik. Doakan kami untuk lulus SPM 2021 tahun ini. Terima kasih. Didik TV KPM. Itu dia pandangan pelajar mengenai subjek lukisan kejuruteraan ini. Rata-rata semua positif cikgu tak ada pun yang negatif. Tapi kepada anda semua jangan risau. Kalau mungkin ada setengah bab yang macam kurang faham, jangan risau. Kita nak bergerak selepas ini, kita akan mulakan kita punya pembelajaran bagi subjek lukisan kejuruteraan dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya. Baik, kita dah tahu dah pelajar, gurunya siapa dan subjeknya. Cuma kita tak tahu lagi pelajarnya daripada mana. Nak tahu siapa sekolah pilihan hari ini. Ini dia. Mereka ini semua daripada Sekolah Menengah Teknik
Kuala Lumpur. Assalamualaikum semua, apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Okey, sila perkenalkan diri masing-masing. Hanya beritahu nama anda dan juga cita-cita anda. Kita nak tahu ni apa korang punya cita-cita ni, bermula daripada Arifin. Baik. Nama saya adalah Muhammad Arifin dan Smith bin Jamdi. Dan cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang jurutera software engineering. Software engineering. Amin, insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Seterusnya, Batrisha, betul ke? Nama saya Batrisha Aulia binti Ali Azwan. Cita-cita saya nak jadi mechanical engineering. Okey, awak gugup ke? Nervous ke tengah live ni? Okey, ini Putri namanya. Nama saya Putri Nahasna bin Ganesh Syafri. Cita saya ingin jadi electric engineering. Okey, alright. Dan seterusnya, Nabil. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Abil Fahmi. Cita-cita saya untuk menjadi jurukimpal dalam bidang oil and gas. Oil and gas, insyaAllah. Okey, baik. Seterusnya, siapa ni? Amira. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira. Saya ingin menjadi jurutera elektrik. Jurutera elektrik. Okey, dan terakhir sekali, siapa namanya ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Syakir dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera kapal terbang. Jurutera kapal terbang. Amin. Nampak tak cikgu? Semua cita-cita mereka ni hebat-hebat. InsyaAllah apa yang orang impikan akan berjaya. Okey, ini dia pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Dan sekarang ini cikgu, saya rasa semua dah tak sabar cikgu. Mereka nak belajar bagi subjek lukisan kejuruteraan bagi bab ini dia. Unjuran ortografik. Betul cikgu? Betul. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Akmal. Sama. Jadi hari ini kita akan belajar lukisan kejuruteraan, lukisan ortografik. Okey. Biasa tengok benda ni kan? Gambar ni. Oh ya. Okey, design biasa kita akan nampak benda ni bila kita bercita-cita nak jadi jurutera kereta. Yeah. Okey, tapi sebelum kita buat benda ni kita kena faham dulu konsep lukisan ortografik. Sebab tu kita belajar hari ni. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, dalam lukisan ortografik pertama saya akan ceritakan tentang pengenalan dululah. Okey. Boleh jadi dua bentuk untuk lukisan ortografik. Kenapa saya cakap bukan dua bentuk dua pandangan. Okey, dua jenis pandangan. Satu, kalau perasan dekat kita punya gambar, okey, pandangan gambar sebelah kiri, pandangan B ni dia pandangan hadapan. Okey? Dan pandangan untuk gambar sebelah kiri, sebelah kanan pula, B ni jadi pandangan sisi. Nampak tak dia ada dua benda, dua gambar yang berbeza. Jadi gambar tu boleh diterima. Okey? Dan kita kena fikirlah. Itu juga ada salah satu soalan nanti. Nanti cikgu akan ajar macam mana nak jawab. Okey. Kemudian kita akan tengok lukisan ortografik sudut ketiga. Kenapa sudut ketiga ada banyak sudut ke ni? Itulah pasal. Ada dua sudut yang biasanya kita guna, tapi selalunya kita akan guna sudut ketiga sahaja. Okey. Sudut pertama nanti cikgu akan tunjuklah apa maksud sudut pertama dan sudut ketiga. Beza dekat gambar ni kita boleh nampak beza pada lukisan. Untuk lukisan sudut pertama, kita akan nampak yang atas tu duduk bawah. Yang itu memang kita jarang guna. Kita tak nak guna yang tu, selalunya kita akan guna sudut ketiga. Jadi kita akan study hanya sudut ketiga sahaja sebab digunakan keseluruhan di dunia ini. Okey. Dan last sekali kita akan tengoklah aplikasi ortografik dalam sudut ketiga. Okey, ni salah satu contohnya lah. Okey. Okey, so kita masuk pandangan. Okey. Kalau tadi saya cerita ortografik tu secara keseluruhan. Okey, sekarang ni dalam lukisan ortografik tu ada 3 pandangan. Okey. Dan pandangan tersebut mesti dilihat bersudut tepat 90 darjah dengan objek. Maksudnya kalau bongkah tu ada permukaan atas, so 90 darjah dengan bongkah permukaan objek. Kita dapat 3 pandangan. Okey, first pandangan hadapan. Okey, saya nak tanya Akmal lah sebab Akmal kat sini kan. Cikgu macam deja vu lah cikgu soalan ni. Macam cikgu pernah tanya saya lah sebelum ni tadi. Kan? Apa soalan apa tu cikgu? Soalan pandangan hadapan ni cikgu nak tanya. Kat sini ada 2 gambar. Okey. Okey.
Satu tinggi, satu rendah. Saya nak tanya Akmal, yang mana agak berisi, yang mana agak lepeh di bahagian depan dia tu? Kalau kita ni pandang hadapan, kita pandang dari hadapan. Awak pandang saya dari depan. Semestinya yang merah tu, cikgu. Yang merah tu nampak macam ke depan sikit kan? Okey, kita tengok jawapan. Kalau saya pandang dari sisi, sebab kalau nak tengok orang tu depan atau tidak, kita pandang dari sisi. Betul. Jom kita tengok. Okey. Salah kan? Saya buat salah, cikgu. Saya dah tahu dah jawapan dia. Okey, yang kat rumah mesti ramai salah. Sebab kita hanya tengok dari depan. Sebab tu kita jangan tengok orang depan dia saja. Kita kena tengok kiri, kanan, atas, kita bawah. Kita kena kenal hati dia dulu. Yes. Okay. So ini pandangan sisi. Tapi saya nak tanya salah seoranglah pelajar saya. Silakan, cikgu. Okey. Kita akan ada pandangan atas. Satu lagi pandangan adalah pandangan atas untuk melengkapkan gambar unjuran ortografik, lukisan ortografik ni. Tapi bolehkah kita teka? Tak boleh kan? Betul. Kita cari seorang. Siapa yang nak jawab? Yang warna oranye ni agak-agak bentuk dia bentuk apa? Kalau kita tengok daripada dua gambar ni saja. Bentuk apa? Siapa boleh bagi? Nabil. Nabil boleh kot? Nabil boleh, Bil. Teka je tak apa. Salah pun tak apa. Tak ada masalah. Bil terhilangkan diri dia. Okey. Yang oranye ni. Bentuk dia apa agak? Oranye tu saya rasa segi empat tepat. Segi empat tepat. Daripada atas gambar segi empat tepat. Okey, kita cuba Yang seorang lagi berteka untuk merah. Merah siapa? Kita minta seorang perempuan. Amira. Amira. Merah silinder. Segi? Silinder. Okey, jom kita tengok jawapan. Okey, 1, 2, 3. Betul ke, cikgu? Oval kan? Dia hampir macam silinder tapi bukan silinder. Jadi bila ada 3 gambar ni baru lengkap. Barulah kita tahu lah apa yang aku teka tadi betul. Yang mana salah, yang betul lah. Yang itu hadapan. Yang sebelah sana sisi, yang atas sisi tu atas. Yang merah ni. Okey. Jadi kita nak tengok dua-dua. Ketiga-tiga gambar kita tengok baru kita confirm bentuk tu macam mana. Baik. Sebab tu kepentingan lukisan ortografik. Nanti kalau tidak kereta jadi sengit sebelah. Tak balance. Tak balance. Okey. Kemudian yang ini yang saya masukkan tadi ada 2 jenis unjuran. Okey, sudut pertama dengan sudut ke-3. Sudut pertama kita tengok dari pada atas dan gambar dia atas kita tak guna yang ni sebab gambar dia kita pandang dari bawah. Okey. So kita tak nak. Kita akan guna sudut ketiga iaitu gambaran kita akan ambil daripada gambar atas saja. Itu biasa kita guna. Okey, jadi kalau saya letak dua-dua, so kita akan guna yang ni je lah. Okey. Itu ni antara permukaan yang kita akan tengok nanti. Okey, permukaan rata. Lepas tu ada condong. Bulat. Okey. Dan oblik. Oblik. Nampak kan warna ungu ni? Hampir sama macam condong tadi tapi berbeza sebab dia punya bucu dia tu ke tengah. Dia ada XYZ. Okey, nilai XYZ dia. Kemudian lengkung. Lengkung adalah campuran antara bulat dengan condong. Okey. Dan last sekali kita akan tengok gabungan pelbagai permukaan. Soalan ni yang kerap keluar untuk peperiksaan. Okey. Tapi jangan takutlah sebab kalau kita tahu konsep gambar dia kita akan senang jawab. Okey. So nanti kita akan masuk lukisan kaedah melukis mengikut jenis bongkah. Okey, so tadi kaedah pertama tadi saya cakap rata kan? Ya. Gambar ni sebenarnya, soalan ni sebenarnya masa tingkatan 3 pelajar dah pernah jawab. Oh, tingkatan 3 Ya. Okey, ni topik lebih kurang tingkatan 3. Cuma bentuk dia jawab je lain. Okey, dalam matematik. Iaitu agak-agak siapa boleh teka ni? Dalam subjek apa? Topik apa? Topik matematik. Siapa boleh teka? Okey, Nabil. Nabil. Bagus, Nabil. Topik apa, Nabil? Nabil baru tingkatan 4 ni. Dia nak belajar hari ni. Pelan dan dongakkan. Bagus. Betul. Pelan dan dongakkan. Pelan dan dongakkan. Jadi siapa yang matematik baru nak belajar boleh study sama-sama lagi terror. Okey. Jadi kita akan lukis pandangan hadapan. Selalunya masa sekolah kita akan belajar, cikgu akan ajar mengikut muka. Kalau tengok gambar dekat sini bongkah A kita ada L shape daripada atas. Segi 4 tepat, L daripada hadapan belah sini.
daripada sisi sebelah sini dan ada 4 lagi bongkah 4 segi permukaan. Jadi selalunya kita akan buat soalan dululah, baca soalan. Okey. Contoh yang ni soalan, lukiskan pandangan hadapan dan atas bagi bongkah A. Kenapa dia minta pandangan hadapan dan atas? Gambar apa yang dia bagi dekat sini? Ini Kalau dia minta hadapan dan atas, apa yang tertinggal? Kita tertinggal sisi. Pandangan sisi. Pandangan sisi. Jadi inilah sisi yang dia bagi. Jadi ini siap-siap tulis. Ini adalah pandangan sisi. Okey. Jadi sebelah sisi mesti hadapan. Tulis siap-siap pandangan hadapan. Okey. Dan pandangan atas wajib mesti berada di atas pandangan hadapan. Duduk dekat atas. Jangan lukis dekat sini. Salah. Dia tak boleh lukis mana-mana je cikgu? Tak boleh. Kenapa cikgu? Memang itu pandangan dia. Memang itu cara kita melukis. Okay. Kan nanti salah faham nanti. Maksudnya tidak boleh pelajar itu kalau kat bawah kanan tu pandangan sisi kanan, tiba-tiba kat atas tu dia tulis pandangan hadapan, salah cikgu? Salah lah. Okey. Jadi kena lukis kat sini juga. Baik, Jadi kita tulis siap-siap pandangan atas. Kenapa? Sebab nanti kita akan buat sudut 45 darjah sebagai bantuan untuk unjuran. Okey, faham. Jadi lepas tu barulah kita akan ambil. Cuba tengok kat sini bongkah A. Kebanyakan pelajar dia takut soalan ni. Sebab kata cikgu tak cukup lah nilai. Kenapa dia bagi benda ni je? Yang nilai-nilai lain mana nak dapat? Lepas tu dah kelang kabut tinggal. Tak boleh. Sebenarnya bukan dia tak bagi. Ni dia dah bagi. Kat sini kan ada tinggi. Sama kan tinggi? Betul. Tinggi. Tak payah tanya lagi kertas soalan tu. Kertas soalan tu tak bercakap. Jadi tengok saja gambar tinggi. Dan dia bagi kedalaman. Jarak dari depan sampai ke belakang. Ni depan, ni belakang. Jadi kita ambil nilai ni. Macam mana nak ambil? Gunalah set square kita. Membaris straight tu. Panjang-panjang tu. Lukis. Okey. Bila kita dah lukis tinggi, maksimum, bawah minimum ni, lepas tu kita unjurkan pula hadapan dan juga belakang, kita bawa siap-siap. Last baru kita gunakan nilai yang dia bagi. Jangan pula pelajar pergi ambil jangka lukis, ukur dekat gambar. Salah. Sebab kat gambar tu tak semestinya jawapan dia. Nilai yang dia bagi hanya nilai bernombor saja. Contoh kat sini 70. Jadi macam mana nak dapat? Kita ambil jangka lukis dengan pembaris. Siap-siap buka pembaris 70 mm. Tolong ingat 70 mm bukan 70 cm. Tak cukup jangka kita punya pembaris. Panjang tu. Okey. Dan ambil, lepas tu kita bawa pada gambar yang mana kita nak cari. Okey. Dan kita dah siap lukis. Dan yang lain-lain kita akan repeat lah benda yang sama. Jadi nilai tersebut kita akan ambil pada bongkah A sahaja. Okey. Kemudian contoh saya nak buat permukaan A depan ni dulu. Jadi saya akan buat pada pandangan hadapan. Kita gariskan ketinggian yang dia dah bagi menggunakan gambar soalan. Dan kita lengkapkan nanti. Okay, kenapa saya ada nombor kat situ? Saya nak tanya pelajar. Okey. Agak-agak bentuk A ni nilai titik yang mana? Kita sekarang kita nak guna kaedah bentuk sahaja. Kita bukan kira titik tu di mana. Kita hanya fikirkan ni bentuk macam bentuk L. Jadi kita kena ada L berada di bahagian bawah. Sebab gambar ni bahagian bawah. Okey? Jadi siapa yang nak jawab? Siapa boleh jawab? Ya, siapa? Cikgu Syazah cikgu ni. Syazah. Yang ni. Okey, Putri boleh Putri. Ada ke dalam Syazah kat sini? Oh, tak ada cikgu. Tak ada. Okey, Putri boleh Putri. Boleh. Boleh. Okey. Kita titik apa? Nak jawab? Titik 1, 2, okey. 7, 4, okey. 6, 5. 6, 5. Lepas tu tutup dia 1 balik. 1. Okey, betul. So kita gabungkan menghasilkan bentuk yang kita nampak saja. Okey. So seterusnya contoh B. Okey, siapa pula nak bagi? Yang ni paling senang dah ni. Saya. Okey. Batrisha. Nombor 2, 3, 8, 7. Betul. Sebab 4 segi dia duduk di atas L tu. Senang kan? Bila kita tengok bentuk sahaja. So kita tampal je kat situ. Okey, last kali C. Kita nak gabungkan yang mana pula nak bagi betul? Akmal terror kot. Oi, cikgu jangan cikgu. Oh, yang mana? Yang C ni, bukan C ni. Oh, semestinya tu cikgu. 8, 9, 6, 4.
8, 9, 10. Sebab tak nampak kan jauh kan? Boleh tak saya depan sikit? Jauh sangat cikgu. Senang kan? Bentuk dia senang kan? Maksudnya jawapannya adalah 8, 9, 10 dan 6. 8, 9, 10, 6. Dah siap. So ini kaedah paling simple masa sekolah dulu kita belajar, maksudnya mengikut bentuk. Dia tidak perlu sebut untuk 8, 9, 7, 4, 6, 10 tu tak payah. Tak payah. Kan? Nombor ni tak perlu. Saya letak nombor supaya senang kita nak belajar. Okey. So kalau siapa yang lemah, boleh mula dengan kaedah ni. Maksudnya menggunakan bentuk dahulu, pindahkan bentuk tersebut. Ini kira basic cikgu Basic je. Okey. So kita teruskan dengan pandangan atas pula, sebab atas kosong lagi. Okey. Kita pindahkan garisan lebar dia, kedalaman dia ni. Pindahkan pada pandangan atas, so kita dapat kotak. Okey, dekat sini ada nombor. Okey, kita nak cari D, ada nombor. Tapi saya nak terangkan sikit lah. Kenapa saya nak buat jawapan yang ni? Nampak ada kotak 4 segi, direct terus. Betul. Okey, kenapa? Sedangkan bongkah kita pada gambar ni, kita tengok dia turun ke bawah. Ya. Mana hilangnya garisan tu? Okey, jom kita tengok bongkah yang ada pada tangan cikgu ni. Okey. Okey. Bongkah yang ada kat tangan cikgu ni, bentuk dia agak berliku-liku lah kan? Ya. Okey. Kita tengok dekat sini, dia ada 2 permukaan. Tapi bila kita tegakkan dia, okey, tegakkan 90 darjah, hujung titik di hadapan dan titik di belakang berada pada titik yang sama. Okey? Bila pada titik yang sama... Cikgu, saya rasa pelajar tak nampak lah. Minta abang cameraman zoom sikit. Apa abang cameraman buat ni Okey. Zoom sikit buat. Okey cikgu, tunjuk lagi sekali cikgu. Tunjuk sini Okey. Kalau ikutkan gambar, dia ada depan dan belakang. Okey, jadi sekarang ni bila kita pandang betul-betul sharp dari hadapan, okey. Okey, titik depan dan titik belakang, nampak tak tangan cikgu macam tak bergerak? Sedangkan cikgu bergerak ni tangan ni. Nampak? Jadi dia berada pada satu titik yang sama sebenarnya. Daripada pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Sebab tu bila cikgu lukis gambar yang nampak dekat depan ni, kita nampak semua line penuh. Sebab bentuk bongkar ni semua memenuhi ruang lantai. Okey. So, kita lengkapkan je lah. Kotak 4 segi ni kita lengkapkan gambar dalam je. Okey. So, gambar dalam ni ada D. Betul. Segi 4 tepat kat situ. So, kita lengkapkan. Kita gabungkan nombor 278. Okey. Itu. Lepas tu, bentuk E pula. Huruf L terbalik kan? Ya. Titik 7, 6 dengan 76 dengan 2. 762. 76 dengan 12. 11 tu salah. Okey. Okey. Lepas tu kita terus dapat bentuk yang atas. F tu. Terus dapat. Okey. So senang dekat situ dah kira memudahkan. Sebab ini adalah simple, bentuk rata sahaja. Iya. Okey, pelajar-pelajar faham ke? Ada apa-apa soalan nak tanyakan kepada cikgu? Mungkin ada yang kenapa dia kena 4 segi besar semua tu? Ada ke pelajar-pelajar nak tanya kepada cikgu? Ada. Tak ada. Tak ada, semua faham? Faham. Okey, cikgu diorang lagi advance daripada saya cikgu InsyaAllah, amin. Okey. Kita pergi permukaan condong. Baik. Tadi rata. Condong dia up sikit. Okay. Level up. Level up. Okey. So, sama tadi yang dia bagi, dia minta pandangan sisi dan atas. Terbalik kan? Ya. Okey, pandangan sisi dan atas. Jadi, yang kita minta, yang kita kena cari adalah, yang kita dapat, sorry. Maaf. Yang kita dapat adalah pandangan hadapan. Kita set siap-siap tulis kat bawah. Supaya kita tak salah. Betul. Pandangan hadapan, yang lain-lain kita isilah. Pandangan kanan dan pandangan atas mesti berada di atas pandangan hadapan. Tulis siap kat situ. Dan kita sediakan garisan untuk 45 darjah. Okey. Lepas tu kita unjurkan maksimum dan minimum. Tinggi. Lepas tu lebar dia kita sediakan. Okey. So kita pindahkan yang ni. Nampak? Yang ni. Yang tadi kita dah dapat. So nilai pada yang kita bagi, kita letak 30 campur 50 dapat 80. Kita tulis terus. Lepas tu jarak 30. Dan last kali jarak 20. Okey, lepas tu kita lengkapkan. Tengok atas, nampak ada 4 segi sama tu, 4 segi tepat. Betul. Okay. Sekarang ni kita nak tengok condong. Segi 4 tepat kita dah biasa tadi, kita dah belajar. Condong, macam mana titik dia?
kalau pada pandangan hadapan, titik dia di atas, pada pandangan atas, dekat situ titik dia. Okey, kan kita turunkan pula bongkah B tu dekat bawah. Okey, daripada pandangan atas, titik dia berada ke depan sikit. Okey, so ingat situ titik dia. Dan pada pandangan hadapan, pada tempat yang sama. Macam saya tunjuk bongkah tadi tu, macam tak bergerak kan? Okey, so kita boleh dapat satu garisan lurus. Okey, baik. Okay? Jadi yang lain-lain kita ikut cara tu. Cikgu, kita nak berhenti rehat dulu cikgu sebab saya macam sakit pula saya punya leher sebab tertengok lukisan tu macam mana. Pada anda semua yang mana, selepas ni kita akan sambung balik bagi subjek lukisan kejuruteraan dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Okey, kepada anda semua, kita masih lagi di subjek lukisan kejuruteraan bagi bab unjuran ortografi. Tadi kita dah belajar sikit cikgu kan, bagaimana pandangan sisi, pandangan hadapan, pandangan atas, dan sekarang ini kita nak sambung balik lukisan yang ada kita tertinggal tadi. Jom cikgu kita sambung. Okey, Akmal, tadi kita dah buat satu garisan. Ya. Okey, macam mana pula yang condong tadi ni jadi lurus? Ni cikgu nak tunjuk balik. Nampak yang ini condong kan? Yang ini condong. Betul. Tapi bila kita pandang daripada atas, adakah kecondongan tu tetap condong? Cuba kita tengok. Tidak ada cikgu. Nampak sekejap. Kita zoom. Nampak okey, dia kejap, cikgu. straight, dia lurus. Abang kameraman tengah zoom sekejap cikgu. Tengah zoom lagi. Tadi zoom B lagi, kan? Tadi muka B Tadi muka B nampak condong Ini ni. depan cikgu. Ni depan. Okey. Nampak bila kita pandang dari atas, straight line. Ya, betul. Straight line. Cuma kedudukan dia berbeza lah. Okey. Jadi sebab tu kita buat straight line dekat soal jawapan kita. Okey, kita letak dulu sekejap. Okey, yang lain pun kita ikutlah. Jadi lepas ni jumpa je condong, kita cari titik mula dan titik akhir. Lepas tu kita gabung, buat je garisan macam biasa. Okey. So ni 4 segi sama, dan yang bawah tu macam tadi kotak 4 segi tepat, sama macam tadi juga. Kita boleh je lukis terus dengan pandangan atas pada pandangan atas lah. Jadi segi 4 sama juga. So kat situ dah siap pandangan atas, senang kan? Senang, kita juga. buat bongkah daripada pandangan sisi kanan pula. Okey, kita pindahkan dulu ketinggian daripada pandangan hadapan, pindahkan siap-siap. Okey. Dapat yang tu. So kita carilah permukaan mana, gambar mana. Contoh yang tu, dia berlekuk sikit dekat situ. Jadi tetap nampak lurus. Sebab dia pada satah yang sama. Jadi lurus je, lukis je straight line. Yang mana dapat gambar straight line. Yang ni pun sama, boleh lurus terus. Okey, atas pun lurus. Dekat atas pun injak sampai ke depan sikit. Dan siapkan gambar yang mana kita confirm. Okey, mana gambar kita confirm, kita buat. Okey, last kali yang ni, condong. Kita tengok balik. Okey, nampak condong? Betul. Okey, kalau kita naikkan ke atas, dia jumpa pada titik bahagian atas tu. Jadi kita garis sahaja. Okey, so tak adalah kata susah. Sebab benda tu kita nampak dia condong. Okey, so ini adalah permukaan bulat pula. Cikgu, macam mana pula kalau lukisan yang wallpaper rumah putri tu cikgu? Saya macam distract je wallpaper putri kat belakang tu. Itu pandangan atas ke sisi ke depan cikgu? Itu pandangan kita depan-depan. Itu pandangan depan kalau wallpaper putri tu Okey cikgu, sambung cikgu. Okey, kita pergi pada permukaan bulat. Okey, permukaan bulat ni pula sama juga. Okey, soalan dia minta lukisan pandangan hadapan dan sisi kanan. Balik pula ni kan. Okey. Sisi pandangan hadapan dan sisi kanan. Dah mana satu kita nak letak? Kita cek dulu gambar yang dia bagi gambar apa. Duduk kat atas, tiasa atas lah. Betul. Sebab tu kita ada sudut ketiga. So, ini tetap pandangan atas. Bawah pandangan atas, kita kena lukis apa? Pandangan hadapan. Yes, betul Akmal. Hebat Akmal. Okey, so ini adalah pandangan hadapan. Jadi tepi dia confirm sisi kanan. Sisi. Lepas tu atas tu kita buat yang kita tu. Kita buat 5 darjah. Banyak kali ulang kita akan hafal. Kan senang. Okey. Jadi kita unjurkan dulu maksimum minimum. Okey, tinggi ni mana saya dapat? Daripada bongkah C yang diberi. Okey, so ambil tinggi maksimum minimum. 40, 20 ketinggian dia. Tanda siap-siap. Lepas tu kalau daripada atas, kita boleh unjurkan lagi. Dan kita dah dapat tu, kita buat satu-satu. Jangan kelang kabut nak buat pandangan hadapan dan pandangan sisi kanan serentak. Okey, buat hadapan dulu. Kita nampak gambar yang
tepat adalah L lah, bentuk L dekat bawah tu. Okey. Okey. Senang yang tu. Lepas tu gambar apa pula? Yang itu cikgu. Yang tepi sebelah kanan sekali, sebelah sini kan? Okey, sebelah kanan ni. So dia akan jadi nampak berlekuk. Tapi sebenarnya straight. Yes. Betul cikgu? Iyalah. Sama macam tadi. Kan dia sebenarnya straight. Jadi kita lengkapkan sama. Kalau tadi sebelah kanan ada, sebelah kiri ada garisan, sebelah kanan mesti ada garisan. Itu konsep asas dia. Okey. Dan kemudian kita lengkapkan pula pandangan sisi kanan. Sekejap je buat gambar tu. Okey, pindahkan lagi. Okey. Yang ni cikgu tanda atas saja, cikgu tik atas saja sebab cikgu tahu hanya ada satu saja ketinggian yang menggunakan ke tengah tu. Okey. Dan kita siapkan dulu kotak 4 segi tepat dekat bawah tu. Yang mana kita dapat, senang dapat, kita gariskan dulu. Okey. Lepas tu bulatan. Tengok bulatan tadi. Untuk buat bulatan, kita kena ada pusat. Cari pusat dalam soalan. Okey, pusat tersebut berada di hujung atas sekali. Jadi kita tengok titik dekat situ. So macam mana nak buat? Kita cucuk jangka lukis kita pada titik yang saya bagi. Buka jangka lukis. Berapa jarak dia? Siapa boleh jawab? Ya. Berapa jarak dia? Kita ada tinggi maksimum 80. Berapa jarak ni? Yang kita kena buka. Berapa Afif? 40. 40. Yes, kita buka jangka lukis sebanyak 40 mm. Buka dan kita buat pusingan. Bulatan sahaja kat situ. Okey? So dapat bulatan kita kat situ. Senang je. Dan kita lengkapkan garisan yang lain. Dah siap. Dah dapat A+, nampak kan? Mudah kan? Selalunya kalau soalan mudah macam ni, maka dia agak sikit lah. Ya ke cikgu? Sebab ada soalan susah lain. Biasa kan? Ada lagi susah daripada ni cikgu? Ada. Okey cikgu. Jadi kita dah habis lah Dah terror kan? Dah terror ni kita upgrade lagi. Okey, boleh cikgu. Upgrade oblique. Baik. Okey. Oblique yang dia ramai pelajar takut. Saya tak tahu kenapa. Sedangkan dia senang. Okey, dia takut sebab sudut dia nampak pelik. Gambar nampak pelik, okey? So sekarang ni kenapa cikgu ada tanda A, B, C? Kita takut titik tu. Kalau kita takut titik tu, kita tulis siap-siap nombor. Okey? Cikgu nak letak huruf apa cikgu? Tak kisahlah huruf apa, nombor ke apa ke, letak saja. Nak nama sendiri pun boleh. Okey, janji satu bucu, satu nilai. Satu bucu, satu nilai. Satu bucu, satu nama lah. Jangan letak A, lepas tu B pula tempat yang sama. Tak boleh. Okey, satu bucu, satu nama sahaja. Okey, contoh. Jom kita back soalan. Lukisan pandangan hadapan. Lukis pandangan hadapan dan sisi kiri. Pandangan hadapan. So, yang kita ada adalah atas lah. Nampak tak tadi bertukar 45 darjah kita? Pandangan hadapan letak tempat lain dah. Okey. Jadi pandangan hadapan di bawah pandangan atas dan sisi kiri. Jadi dah terbaliklah sekarang ni. 45 darjah kita berada di sebelah kiri pula. So soalan boleh berubah. Okey. Lepas tu kita buat macam biasa tadi. Kita pindahkan maksimum minimum. Okey, ketinggian macam mana nak dapat? Tengok pada bongkah soalan. Okey, ketinggian dia 80. Ada tengah-tengah tu 40 dan 20 lah tinggi dia. Okey. Lepas tu kita siapkan dulu pandangan hadapan sebab kita boleh unjurkan saja gambar daripada atas ke bawah. Okey. Daripada pandangan hadapan sekarang dah berubah. Dia pandang daripada sini. Okey, daripada sini dia pandang. Jadi, kita akan lukis huruf L dulu, senang. Okey. Ada tinggi sikit kat situ. Okey. L dulu senang. Lepas tu ada titik BC tu kan? Okey, C tu okeylah bentuk trapezium. Okey, bentuk dia trapezium. Sekarang ni A. Pada pandangan atas, titik dia dekat atas tu di pandangan atas titik dia di situ. Pada pandangan hadapan kita turunkan sahaja. So itu adalah titik A dia. Sebab dia ketinggian dia maksimum. Okey, paling tinggi. Dan B pula dia berada pada bucu trapezium kat sini. Okey. Jadi kita garis saja A dengan B. Okey. A dengan C macam mana pula? Cari C kat atas. Sebelah turunkan dia tu ke bawah. Sebelah aja. Ya. Gariskan saja, senang. Okey.
So yang ini insya-Allah boleh jawab lah kalau dia terus tarik ke bawah. Macam mana pula kalau dengan pandangan sisi kiri? Okey, sisi kiri sama, kita akan unjurkan dulu. Nak jawab kena unjur dulu. Okey. So pandangan sisi kiri kita pandang. Buat siap-siap permukaan yang senang. Okey. Okey, kemudian kita nak empat segi tepat ni bukan senang dulu. Sama juga empat segi ni. Tapi ada satu garisan ni. Nak condong arah mana? Kiri ke, kanan ke, menaik ke, menurun ke, kita tak tahu. Okey, so kita tengok dulu A. Tengok daripada atas A kat situ, daripada hadapan. Okey, ini guna kaedah yang biasa cikgu ajar pada pelajar, iaitu kita ada dua tangan. Jadi kita gunakan dua-dua tangan masa menjawab. Satu tangan kanan berada pada pandangan atas dan satu lagi tangan kiri pada pandangan hadapan. Dan kita gerakkan mengikut garisan yang kita dah lukis tu. Kita gerakkan, jumpa kat mana? Situlah A. Oh. Okey, gerakkan. Lepas tu kita cari pula titik B yang kita nak cari ni. Okey, atas dekat mana? Letak tangan kanan. B tangan kiri. Okey, gerakkan. Di situ. Di situ B. So confirm lah jawapan B kat situ. Okey, dan kita boleh garis A ke B. Senang kan? Kita nak confident lagi. Sebab ni gambar segitiga, takkan satu garis macam ni je. Betul. Kan? Okey, so kita cari C. Guna kaedah yang sama. Titik dari situ. So 3 lah. Lengkap kita punya jawapan. Siap. Okey, ini kaedah membawa titik lah. Saya panggil kaedah bawa titik. Titik yang sama. Nama yang sama kita jumpakan dia. Okey, kita teruskan pada permukaan lengkung. Okey, soalan permukaan lengkung. Dia minta kita lukiskan pandangan atas dan sisi kanan. Jadi yang dia bagi adalah pandangan hadapan. Atas tu pandangan atas. Okey, tempat kanan sama. tu pandangan sisi kanan. Buat 45 darjah. Okey, yang sama kita bawa maksimum minimum semua. Nilai yang dia dah bagi. Okey, ni cikgu settlekan, siapkan dulu kotak. Ambil siap-siap nilai, kita letak terus siap-siap. Okey, lepas tu kita fikirkan dia punya bentuk. Okey, so sekarang ni bentuk yang paling senang kita tengok pandangan kanan lah. Kanan. Okey, bentuk empat segi tepat kan bawah tu. So, kita dah boleh lukis. Lepas tu empat segi tepat lagi. Dan juga tepi sebelah sisi ni. Tepi dia, kita boleh nampak straight line. Dan juga straight line bahagian atas. Okey. Untuk lengkung yang ni, adakah dia melengkung atau dia bulat? Kita akan tengok pada gambar bongkah E. Dia ada bulat lah. Sama macam soalan yang sebelum ni kita buat. Okey. Jadi, kita akan gunakan gambar yang kita dapat nanti untuk buat pandangan atas pula. So, dia kotak macam biasa kita belajar awal tadi. Lepas tu, kita lengkapkan semua garisan unjuran. Ada segi 4 tepat. Dan satu lagi segi 4 tepat bahagian atas kecil tu. Unjurkan dulu, lengkapkan dulu. Dah cukup ke ni? Belum. Apa yang tak cukup? Yang itu cikgu. Yang lengkung. Okey. Untuk lengkung ni, kita akan minta bantuan pada bulatan dan garis condong. Okey, bulatan ni dan garis condong ni. Okey, macam mana nak minta bantuan? Kita akan buat 3 garisan atau titik antara. Jadi, cikgu sediakan satu garisan pertama, kedua, ketiga. Garisan ni. Selalu cikgu dapat soalan, cikgu macam mana saya nak teka kat mana? Teka je lah. Tak ada pun kata awak mesti guna jarak berapa-berapa. Tiada. Yang penting mesti 3, bukan 4, bukan 5. Kenapa cikgu tak bagi buat lebih daripada 3? Sebab kita dalam peperiksaan. Okay, bila peperiksaan, kita banyak guna masa nak fikir. Kalau kita buat banyak-banyak, apa yang kita dapat? Rugi masa. Okay? So, buat 3 sahaja. Lepas tu titik tersebut, kita pindahkan satu-satu. So, tingkat pertama kita unjurkan dulu. Kemudian kita unjurkan tingkat yang kedua. Last sekali kita unjurkan tingkat ketiga. Kita pindahkan dan dapat setiap titik tu. Okey, titik ni kita nak sambung dengan apa ni Akmal? Agak-agak. Sambung dengan apa? Saya tanya Patricia lah. Yes. Patricia. Patricia. Awak nak sambung dengan apa Patricia? Titik-titik ni. Dengan French curve. French curve. Awak ada French curve tak?
Cantik French curve awak. Tak Saya patah. dengar tadi apa tahu cikgu? French toast. Biasalah petang-petang, minum petang kan? Biasalah. Okey. French curve ataupun lengkung Perancis. Okey. So kita akan sambungkan. Ada juga cara dia. Kita minta Batrisha sambungkan. Boleh Batrisha? Sambungkan dari jauh kan? Sambungkan daripada jauh tu. Okey. So kita sambungkan titik by titik lah. Okey. Siapa yang dah terror, alhamdulillah. Yang tak terror lagi, jangan takut dengan titik-titik ni. Belajar buat satu-satu. Setiap kali latihan buat sahaja. Okey, jangan takut. Didik TV KPM. So kita pergi pada contoh permukaan gabungan. Okey. Nampak, Pelajar semua faham okey so far? Semua masih ni masih fokus. Alhamdulillah. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada yang nak tanya lagi tak? Tak ada. Okey. Baik. Okey, pelajar-pelajar kat rumah macam ni okey ke? Okey, cikgu. Dah semua okey. Alright. Alhamdulillah. Okey. So permukaan gabungan, nama pun bergabung. Jadi memang kita gabunglah semua-semua permukaan tu. Yang ini banyak sikit nilai dia. Kita tak tahulah nak bagi berapa kan. Sebab kita tak boleh expect. Kita tak boleh teka. Okey. Dia nak bagi 7 ke 15 mungkin kalau soalan susah. Okey. Jadi dekat sini kita akan nampak permukaan condong, oblik, bulat dan lengkung. Okey. Oh, saya terconteng kat situ. Okey. Okey. Kenapa tu cikgu? Tak apa ya, saya teruskan je Cari pemadam ke? Cari pemadam dia pindah. Dekat situ cikgu. Dia pindah tempat lah. Iya. Okey, boleh cikgu. Cikgu padam dia je. Okey, saya padam semua. Okey. So, kita pergi macam biasa, kita baca dulu soalan, jangan terus jawab. Yep. Nanti Kang salah. Kita nak pilih. Okey, salah pula nanti. Okey, so sekarang ni yang dia bagi, dia minta kita lukis pandangan hadapan dan atas. Jadi yang dia bagi adalah sisi kanan. So pandangan hadapan letak dekat tempat yang sepatutnya dan pandangan atas. Buat 45 darjah siap-siap. Kita letakkan maksimum, garisan maksimum, minimum. Okey, yang ini pun sama. Kita ambil nilai pada gambar bongkah F. Okey, jarak 30 dan 40. Okey, lepas tu kita pindahkan tinggi. Saya buat satu-satu. Yang ini saya buat pandangan hadapan dulu sebab senang. Okey, tak ada memerlukan French curve lagi. So, saya lengkapkan bentuk L dulu kat sini. Okey, lepas tu segitiga. Yang atas tu straight line sahaja buat permukaan rata. Okey, bentuk segitiga yang kita dapat, kita tengok pada gambar je lah. Kita letakkan. Okey, yang ni simple. Yang pada tepi sebelah kanan. So, bentuk je condong kan? Garis saja. So, kita dah dapat gambar lengkap pada pandangan hadapan. Okey, so kita lengkapkan pula pada pandangan atas. Unjurkan lagi. Bawa unjuran tu. Kita lengkapkan pula satu-satu. Gambar yang paling senang. Jangan kelang kabut. Okey, so kita buat bentuk 4 segi tepat dulu. Bahagian atas. Lepas tu kita buat segitiga kot senang Segitiga. Dan straight line depan. Okey, yang ni segitiga. Titik A kita buat macam cara tadi. Kita takut salah. So, A pada pandangan sisi kanan di situ. Hadapan. Kita gerakkan guna jari kita. Dekat situ A dia. Okey, B pula. B pada pandangan sisi kanan. Pandangan hadapan. Kita gerakkan. Okey, dekat situ titik dia. Okey, so itu garisan dia. Okey, confirm. Tepat kat situ. Jadi sekarang kita buat lengkung pula. Okey. So macam tadi cikgu cakap, lengkung mesti kita minta tolong pada gambar lain. So dalam kes ini lengkung terhasil daripada bulat dan condong. Jadi condong kita pada pandangan hadapan dan lengkung kita pada pandangan sisi kanan. Kita buat 3 garisan sebagai 3 titik antara. Okey. Lepas tu kita unjurkan satu-satu. Dapat titik tu, sambung lengkung dia. So, jangan salah dia punya titik maksimum. Kadang-kadang titik antara betul, tersalah titik maksimum. Lepas tu, selalunya dia tak boleh nak sambung. Tapi, dia tak terfikir kot agaknya. Dia main sambung juga tempat yang salah. Mungkin dia unjuk ke tempat lain. So, dah bercek sebelum jawab. Okey? Okey, so yang ini
3 contoh soalan yang kita akan bagi nanti. Okey. So, contoh yang pertama yang ni bukanlah kata soalan periksa tapi menghampiri. Jangan kata cikgu buka soalan SPM pula. Tak ada. Tapi itulah cikgu, kita nak ke orang kata slide seterusnya pun kami mohon maaf sebab masa mencemburui kita. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh bagi orang kata rumusan dan juga tips and tricks kepada pelajar-pelajar dekat luar sana yang terutama mengambil subjek ini cikgu. Silakan. Okey, untuk subjek LK buat latihan banyaklah. Okey, buat latihan banyak. Okey, ni contoh soalan 1 dia bagi pun direct. So tengok satu-satu. Okey, jawab satu-satu dan pastikan tepatlah. Jangan kata terus jawab je. Okey. Contoh yang ini contoh soalan dia. Okey. Samalah. Okey, segitiga. Ini yang ada cikgu ajar tadi samalah. Ya. Cikgu ajar tadi. Okey, yang lain dia ni. Di situ. Okey, garisan terlindung. Okey. Dan titik yang ni, okay, kita dapat segi 4 tepat dekat atas. Sama juga. Okay, and then kita buat straight line lah. Garisan kat situ je. Okay. Perasan yang ni tak ada pun lengkung. Jadi boleh juga keluar soalan macam ni. Bukanlah kata nak masukkan lengkung, tak. Yang penting cikgu, kita kena banyak buat latihan. InsyaAllah kita boleh jawab. Apa saja lukisan yang diberikan oleh soalan, kita semua dapat jawab. Betul cikgu? Okey, betul. Nanti cari soalan macam ni, cuba jawab. Dan boleh jumpa nanti. Nampaknya di sini kita boleh nampak cikgu sebenarnya kalau dia nak masa lagi. Cikgu jangan risau, nanti kita akan jumpa untuk segmen seterusnya. Boleh cikgu? Boleh. Alright, okay. Jadi kepada pelajar-pelajar semua, terima kasih kerana telah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Dan juga kita nak berterima kasih kepada pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Teknik Kuala Lumpur yang sudah bersama dengan kami selama 1 jam ini. Dan saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan adik-adik kita semua. Terima kasih sekali lagi cikgu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Hanidah binti Bakar, ibu kepada Ahmad Amir Afzal bin Muhammad Yusof, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar-pelajar SMT KL. Gunakanlah masa yang ada sepenuhnya untuk menghadapi SPM yang bakal tiba. Didoakan moga anak-anak semua akan mencapai kejayaan cemerlang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Masyana Mis'an, ibu kepada Muhammad Irfan bin Zailan dari SMT KL. Kepada anak-anak SPM 2021, untuk berjaya kita kena ada matlamat. So, apa matlamat anak-anak? Tentu nak belajar dan mencapai keputusan yang cemerlang kan? Jadi, untuk mendapat keputusan cemerlang, anak-anak kena terus berusaha dan usaha. Jangan ada rasa jemu. InsyaAllah SPM tahun ni tak lama lagi. Jadi rebut peluang yang ada ni dengan belajar dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah kejayaan akan jadi milik anak-anak semua.